Dan untuk anugerah seterusnya, pelakon lelaki terbaik. Excuse me, minta maaf sekejap. Terpaksa buka kasut, minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Barisan aktor ini berjaya menterjemahkan nilai, struktur dan intelektual lakonan sebagai pelakon lelaki terbaik. Calon-calon pada tahun ini. Baik, itu adalah situasi benar yang berlaku kepada seseorang yang kita anggap dah memang biasa dengan orang ramai, biasa berhadapan dengan orang ramai. Namun ini adalah realitinya, ianya boleh berlaku. Dan kita akan bersama dengan seorang yang di dalam talian, iaitu Maya Karin sendiri. Dan sebelum itu bersama kita di studio, kita juga bersama dengan Dr. Aida Syarinas Ahmad Adnan, pakar klinikal sekretari Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Baik, Maya, apa khabar? Baik, hari ini baik. Terima kasih. Dengar ceria. Tapi Maya, kita dah kongsikan bersama penonton wanita ini apa situasi yang berlaku tempoh hari di Majlis FFM. Mungkin serba sedikit, Maya boleh kongsikan dengan kita tentang situasi itu bersama kita di wanita hari ini. Okey. Sebenarnya saya dah standby backstage dah dalam 4 jam. Tapi dalam perjalanan ke Melaka di mana FFM berlangsung, saya memang tidur je dalam kereta. I was so exhausted and tired. And then dekat anugerah tu biasanya tak ada makanan. Dia masalah dekat anugerah Malaysia ni. But I don't know. And then tiba-tiba 2 minit sebelum naik pentas tu saya dapat rasa dah yang mungkin sesuatu boleh berlaku. And saya dah risau. Saya cakap dengan Abang Faizal, okay, abang boleh tak naik pentas seorang and just handle this for me. Lepas tu, tapi dia pujuk lah, no, Maya, come on lah Maya, come on, you Maya Karin, you boleh lah, nanti abang tolong. So I just cuba nasib lah. Okay, fine. Mari kita naik atas pentas. Sekali. Then I really, I don't know why. It's hard to say. Tapi tiba-tiba otak I macam meletup, you know. And I was so like, I couldn't handle it or something like that. And tapi itulah saya tak boleh lari daripada pentas. And saya cuba untuk mengawal keadaan. And I was thinking in my head, sambil kita buat kerja tu macam mana, apa yang saya kena buat ni, apa yang saya saya tahu is I was losing my balance. Okey, Maya, maaf saya mencela, tapi saya nak tanya, adakah Maya nampaknya macam dapat merasakan, dapat mengagak, adakah ini pertama kali berlaku ataupun ada beberapa siri situasi begini sebelum tu? Ada sekali yang memang sangat ketara, lebih lagi daripada ini, di mana saya betul-betul hampir nak jatuh pingsan. Kalau manager saya tak ada pegang tangan saya, mungkin saya memang dah like collapse. But this is many years ago, mungkin 3-4 tahun lepas lah, sebelum buat persembahan untuk Bulan Raya. Baik. Dan Maya, first of all, terima kasih Maya ya kerana sudi berkongsi pengalaman Maya di Instagram, juga Maya telah berkongsi banyak berkaitan dengannya. Dan kita nak terus bertanya kepada Dr. Aida Syarinas. Doktor, kalau kita dah dengarkan situasi Maya, mungkin ramai yang sedang menuntut boleh berkait dengannya. Tapi di awal ni, mungkinkah juga doktor boleh berikan sedikit penerangan perbezaan antara panic attack dengan anxiety? Sebab saya rasa ramai yang mungkin keliru juga anxiety dan panic attack. Good point. So anxiety ni sebenarnya dia macam satu umbrella term untuk semua kecemasan yang seseorang tu boleh hadapilah. Salah satu adalah panic attack. So seperti yang Maya hadapi hari tu, dia seolah-olah badannya detect macam ada ancaman. Tapi sebenarnya secara literal tak ada ancaman. Tapi the emotional brain detected ada ancaman. Jadi badan dia bertindak balas seperti nafas kencang, the heart rate laju kan. Jantung. Mungkin kalau abdomen rasa tak selesa, kadang-kadang berpeluh-peluh atau rasa macam nak pitam, nak jatuh, macam Maya kata dia lost the stability. So yang ini semua badan punya tindak balas simpatetik untuk menyelamatkan diri. Cumanya macam ada miscommunication in the brain sebab dekat dalam otak kata ada ancaman tapi secara literal tak ada ancaman.
itu yang menyebabkan panic attack. Okey, jadi adakah ia satu disorder? Okey, so panic attack by itself, kalau sekali pernah mengalaminya, 1/3 daripada kita boleh mengalami panic attack dalam our lifetime. Tetapi sekiranya panic attack ini kerap, dalam sebulan tu most days kita dapat panic attack tu, dan setelah dapat panic attack, dia adalah satu pengalaman yang menakutkan. Jadi dia anticipate the next panic attack. Yang ini akan menyebabkan dia lebih risau. Bila nak kena the next one, bila nak kena. So pengalaman ni kalau berterusan lebih sebulan, berkemungkinan orang ni ada panic disorder. So panic disorder memang kena dapatkan rawatan. Dia ada simptom dan juga beberapa kali siri kejadian keadaan seumpamanya. Okey, Maya, mungkin ramai yang apabila melihat Maya tempoh hari kan mereka kata, kenapa Maya macam ni? Maya adalah seorang selebriti, seorang pelakon, dah biasa berhadapan dengan orang ramai, dah biasa berhadapan di atas pentas dan sebagainya. Tetapi ramai yang masih tidak faham perkara ini adalah sebenarnya berlaku realiti. Dan bagaimanakah kepentingannya kesedaran kepada mereka di luar sana untuk memastikan mereka memahami dan juga sedar dan menyokong mereka yang dilanda keadaan-keadaan seperti yang Maya lalui tempoh hari? Boleh saya patah balik sedikit tentang apa perbezaan anxiety? Boleh. Silakan. Di mana saya boleh cakap anxiety itu mungkin ada satu keadaan yang macam sedikit berterusan, and mungkin hari-hari kita akan rasa sedikit anxiety or it's like more regular. Tetapi panic attack adalah attack. Dia akan serang dengan kita tak faham, kita tak sangka, tiba-tiba sampai, tapi 10 minit kemudian dia boleh habis. Kalau kita ada sokongan or anything like tindakan yang betul, dia boleh habis dalam 10 minit. So apa yang orang tak faham, orang tanya saya 2 hari, 3 hari selepas tu, Maya dah okey ke? Sebenarnya saya dah okey 10 minit selepas tu pun. Saya masuk kereta, saya bertenang, saya just relax, minum air, duduk sekejap, lepas tu habis, tiba-tiba je. Okey, baik. Jadi berbalik pada soalan Fahrin, Maya, mungkin ramai juga yang beranggapan yang Maya sering kali berhadapan dengan orang ramai, berlakon dan sebagainya. Jadi adakah Maya rasa kurang kesedaran dalam kalangan masyarakat? Dan apa harapan kepada mereka di luar sana untuk memahami situasi ini? Pada saya mungkin dia ada satu combination dari segi kekurangan fizikal dan masa itu mungkin tak cukup tidur dan I don't know. So the combination dua-dua tu, tak cukup tidur, tak cukup makan, and then tekanan dari benda-benda lain lah. Saya bukan nak cakap naik pentas tu tekanan, tapi mungkin adalah tekanan dalam hidup saya dari segi lain yang saya obviously takkan bercerita lah. Tapi mungkin kedua-duanya tu memainkan peranan juga lah, jadi faktor. Dan doktor, kalau seperti mana yang kita tahu, panic attack ni boleh berlaku pada sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina. Tetapi adakah dari segi medikal ataupun statistik menunjukkan wanita lebih kerap menghadapi panic attack ini? Ya, ikut statistik memang wanita lebih cenderung untuk hadapi anxiety dan panic attack lah. Kenapa tu? Sebabnya? Saya rasa partly hormonal and partly because nature wanita, dia internalize problem. Kalau ada masalah, dia lebih ke dalam. Kalau lelaki selalunya keluar. So this is what we call internalizing and externalizing. So externalizing tu macam mungkin dia pergi bersukan atau dia mengamuk ke kan. Tapi kalau perempuan dia simpan ke dalam, dia menyimpan ke dalam, jadi tiba-tiba burst. It burst as an panic attack. So panic attack boleh dikatakan literally it's an attack. Dia datang tidak diduga dan boleh hilang mungkin seperti yang Maya katakan dalam masa 10 minit. Dan tadi Maya berkata yang ada yang menelefon dan bertanya 2-3 hari kemudian awak dah okey ke tidak. Dan mungkin di sini doktor boleh kongsikan antara tekniknya. Mungkin Maya gunakan salah satu grounding techniques dan doktor boleh kongsikan apa antara teknik-teknik yang boleh bantulah kalau mereka berada dalam keadaan ni. Saya tengok cara Maya handle keadaan tu sangat matang sebab dia buat macam like you said grounding teknik. Bila dah tak stable, buka kasut dan berpaut. Jadi antara grounding teknik yang lain yang kita boleh aplikasikan adalah gunakan kita punya deria kita. Jadi ada deria pendengaran, penglihatan, touch, rasa. Jadi mula-mula sekali kita suggest
deep breathing exercise first. Okay, so bila kita regulate balik our breathing tu, dia boleh betulkan balik ratio oksigen carbon dioxide tu. Okay. Kan? So dia betulkan ratio tu dulu. So lepas dah buat deep breathing exercise, grounding tu kita boleh start dengan tengok 5 benda sekitar kita. Cuba identify 5 benda sekitar kita. Okay, lepas dah identify, kita cuba touch 4 benda yang kita boleh sentuh. Baik. So mungkin macam saya pegang seluar ni, rasa tekstur dia macam mana. Pegang ni, pegang table kan. Buka kasut, rasa tanah macam mana. Okay. So kita gunakan sensasi touch. And then kita gunakan 3, kita cari 3 dengar bunyi. Cuba you all dengar sekarang. Ada bunyi tak? Ada bunyi aircon satu lagi. Ada bunyi abang kameraman tu bernapas. Jadi bila kita nak dapatkan sensasi deria ni, kita kena fokus sikit. So the focusing tu will ground us back to the present. Lepas tu slowly help to manage kita punya anxiety. Itu antara tips dan cara-cara. Okey, dan kalau kita lihat tempoh hari pun sebenarnya Maya melakukan benda yang tepat sekali. Dia cari dia ada hero dia, Faizal Husin. Dan kalau Farin boleh it was a feeling of touch also sambil saya tarik nafas dan walaupun di depan depan orang tapi orang pun macam kenapa dia bernafas macam tu kan. Tapi like just take one even though I don't have time dekat petang. Betul. Kalau kita ada masa, kalau kita di ruang yang ada masa, kita take 5 minutes and just breathe. Boleh buat 10 kali. Tapi ini saya tengah live. Nak buat atas petang Maya. Betul. 4 kali telah. 4 kali. Tapi itu pun banyak menolong. Ternyata. Tapi yang menolong juga is merasakan tangan Abang Faizal dekat belakang saya memberikan saya satu confidence sedikit atau macam reassure comfort. Comfort. Say, okay, somebody is there for me. Walaupun dia tak perlulah berpeluk-peluk. Tapi cukup sekadar sentuhan. Sokongan. Okey, Maya, sedang melalui situasi ini, apakah tindakan Maya seterusnya mendapatkan bantuan dan juga bagaimana, apa nasihat untuk orang ramai mungkin mereka mengalami situasi sama atau berhadapan dengan mereka di sekeliling yang mempunyai situasi seperti ini? Well, of course kita ada beberapa talian untuk mendapat sokongan kepada apa yang perlukan pada masa itu. And then kepada mereka yang of course kena juga, kadang-kadang kalau terlalu ketara mungkin kena jumpa pakar lah. Dan jumpa psychiatrist, therapist. Kadang-kadang tu memang memerlukan kewangan which some people cannot afford. Tapi ada talian daripada pihak kerajaan yang kita boleh telefon dan kita boleh minta pertolongan pada masa tu. But in general, yes, I hope there will be more support dari segi therapist. Kita boleh jumpa and then understanding daripada community kita. And this is amazing that we are addressing this topic dekat live TV now. Di mana sebenarnya saya dapat banyak response from social media daripada ramai-ramai orang. Dari macam-macam. Ada juga yang doktor yang cakap. Doktor pun kena sedang panik depan nurse dia. Dia terpaksa lari dan berward kejap. Dia tenangkan diri. So I want to say it's not about being on stage. Bukan di atas pentas. Di mana-mana saja boleh berlaku. It's just, saya rasa it's more lebih dari segi tekanan. Whether you are a doctor or you are a pilot atau you kita student ke. Tapi kita rasa macam the exam. Macam mana nak tangani exam ni? Pengsan. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Maya Karin atas perkongsian itu tadi. Jadi sama-sama kita tarik nafas dan anda di rumah seperti yang doktor dah kongsikan tekniknya, kalau boleh aplikasinya dan kongsikannya bersama dengan sesiapa yang anda tahu mungkin memerlukan teknik-teknik ini dan juga penting untuk kita orang di sekeliling untuk mengetahui bagaimana untuk membantu mereka. Terima kasih doktor. Terima kasih.